بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang dikasihi Al-Fadil, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Tuan Imam dan Bilal yang bertugas, seluruh para ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini kita berada dalam majlis ilmu, yang mana para malaikat melebarkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, di samping mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka. InsyaAllah kita sambung pengajian tafsir kita pada malam ini. Masih kita dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Yang bermaksud, mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka yang demikian menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu janganlah kamu mengambil yakni seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan Islam. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong kamu, kecuali orang-orang yang pergi yakni meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaum mereka. Dan jika Allah menghendaki,
nescaya ia akan menjadikan mereka berkuasa melawan kamu. Kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu tidak mengancam atau mengganggu, serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan, yakni yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Kamu akan dapati pula golongan-golongan yang lain, yakni yang pura-pura Islamnya, supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu, dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya, supaya mereka beroleh keamanan dari pihak kaum mereka sendiri yang masih kafir itu. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, mereka segera terjerumus ke dalamnya. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu, yakni terus mengganggu atau berpihak kepada musuh, dan tidak pula menawarkan perdamaian kepada kamu, dan juga tidak menahan tangan mereka daripada memerangi kamu, maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana sahaja kamu menemuinya. Kerana merekalah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang dan nyata untuk bertindak terhadapnya. Surah An-Nisa ayat 89 hingga ayat 91. Ayat yang kita baca pada malam ini masih lagi berkait dengan ayat-ayat yang lalu, di mana ayat-ayat yang lalu Allah Ta'ala mendedahkan bagaimana hakikat golongan munafik. Pada zahirnya menyatakan keislaman, tetapi pada batinnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau arti kata lain, pada zahirnya kelihatan bersama dengan orang-orang yang beriman, tetapi batinnya menentang dan ingin menghancurkan orang-orang yang beriman. Ayat ini berkait juga, setengah ulama tafsir meriwayatkan ia berkait dengan peristiwa peperangan Uhud, di mana ketika Nabi SAW telah membuat keputusan untuk ke medan Uhud, keluar daripada Madinah dalam berhadapan dengan tentera-tentera musyrikin yang dimaklumkan melalui risikan tentera Islam bahawa mereka akan datang menyerang Madinah. Lalu Nabi membuat keputusan untuk pergi ke medan bersama dengan para tentera Islam. Namun dalam bilangan 1000 orang tentera Islam itu ada 300 orang yang berpaling tadah, yang termakan dengan fitnah ataupun termakan dengan pujuk rayu oleh kepala munafik yang ada pada waktu itu, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga di kalangan tentera Islam yang sudah pun bilangan terhad, makin terhad jadinya, makin berkurangan jadinya. 1000 tentera yang bilangan asalnya nak menentang 3000 tentera musuh, berubah, berkurang menjadi 700 orang nak lawan dengan 3000 tentera musuh. Tetapi itulah hakikatnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendedahkan melalui ayat ini bagaimana jeliknya ataupun liciknya orang-orang munafik apabila mereka bertindak dalam menghancurkan Islam. Bahkan mereka lebih bahaya berbanding orang kafir yang nyata ataupun mereka yang kufur secara terang-terangan. Orang munafik ni orang yang talang dua muka dalam bahasa kita. Talang dua muka. Ataupun bahasa moden ni wajahnya berwarna-warni. Boleh gimari belaka, boleh watak ada belaka pada dia. Dalam untuk mencapai matlamatnya, semata-mata kepentingan duniawi. Ini berlaku sepanjang zaman watak-watak yang demikian. Kalau zaman Nabi, diriwayatkan melalui ada hadis yang menyebut berkenaan dengan mereka itu ialah golongan-golongan yang dikatakan yang berpihak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul.
Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut, mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Mereka takkan senang melihat ketenangan yang dikecapi oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Ataupun mereka tak boleh lihat kejayaan yang dikecapi oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka nak meruntuhkan orang-orang beriman. Mereka mencari jalan untuk menghancurkan kejayaan mereka yang berada pada jalan kebenaran. Maka ayat ini terang Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, walaupun ia khusus mengaitkan dengan golongan umat yang terdahulu, iaitulah kepala munafik dan juga golongan munafik yang ada di zaman Rasulullah, tetapi juga ia menjadi suatu panduan umum kepada kita yang membacanya hari ini. Di sini kaedah ulama mengguna pakai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Khusus tadi cerita bagaimana perihal orang-orang munafik yang ada di Madinah. Sebab orang munafik ni ramai berada di Madinah. Di Mekah tak ada orang munafik. Di Mekah mereka ni terang-terang kufur, menentang Islam. Tapi di Madinah cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah ialah orang yang talang dua muka. Dia tak menzahirkan terang-terang menentang Islam, tetapi mereka serang ataupun tentang Islam secara belakang tabir, secara halus, secara licik. Itulah yang berlaku. Termasuklah di kalangan golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi, yang memberi harapan dan sinar kepada siapa? Kepada puak-puak munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Sepatutnya ahli kitab ni orang yang reti, orang yang faham hukum, mereka yang tahu hukum hakam. Sebab orang ni orang yang terpelajar, tahu mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam Taurah, dalam Injil. Tapi mereka ni jadi kepala pengat untuk apa? Memberi harapan kepada puak-puak munafik yang lain. Mereka beri semangat dan nafas baru kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga memberi kekuatan kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Untuk apa? Untuk lawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini penyakit yang berlaku di zaman tersebut. Bahkan ia berulang dan berulang, termasuk sehingga zaman kita hari ini. Zaman kita pun ada orang yang reti agama, yang faham agama, dia jadi saing rodong dan juga penjilat tegar kepada kafir harbi. Zaman kita pun ada. Inilah dia mukjizat Quran. Walaupun menceritakan perihal umat yang terdahulu, tetapi ia berulang kisahnya pada zaman berzaman, termasuk zaman kita. Cuma wataknya saja berbeza, orang pelakonnya saja berbeza, jalan cerita sama, akan berulang jalan cerita yang sama. Orang yang tahu, orang yang reti agama, tiba-tiba dia wak dak reti, wak dak puk, orang tu kata. Wak dak tahu kala, semata-mata apa? Nak jaga periuk nasi, nak jaga pangkat, nak jaga kedudukan. Sehingga kan sanggup menyatakan sesuatu yang batil. Sehingga ada yang sanggup menggunakan kalimah yang benar, tapi di sebalik kalimah yang benar tadi berhajakkan kebatilan. Kalimatul haq uriduhal batil, sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali. Antaranya diguna ayat Quran, rahmatan lil alamin. Comel dah ayat tu, rahmatan lil alamin. Tapi di sebalik rahmatan lil alamin yang diwar-warkan itu, dia ada kebatilan dia nak bawa. Ini bahaya. Pelik tak? Sampai ke tokoh medu rasul pun boleh ke hendak sembah Tuhan pun. Pening kepala kita hari ini. Tak, ramai lagi hak semayang bang ni yang layak boleh terima anugerah tokoh medu rasul. Ni hendak semayang bang, main colok, main sembah tak pekong, boleh tokoh medu rasul. Pening pada kita zaman ini. Tak. Jenis hak ni pada masuk air ni, ni lah pokok ni, pokok munafik ni. Quran cerita dah pada kita. Inilah hakikat. Bila kita baca ayat ni, baru kita bertambah yakin bahawa di sana kehidupan kita tak lekang daripada watak-watak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni pokok munafik ni, kalau zaman Nabi, mereka akan ada semua usaha mereka. Mereka cari jalan semua macam mana nak putuh Islam, nak rosakkan Islam. Dan begitulah sepanjang zaman sifat mereka ni
Termasuk zaman kita, zaman anak cucu cicit kita pada masa akan datang pun sama. Ceritanya sama. Cuma pelakon-pelakon watak-wataknya tadi boleh jadi orang yang berbeza. Maka sebab itu Allah Ta'ala nyatakan mereka suka kalau kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir. Maka yang demikian, menjadilah kamu sama seperti mereka. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum qala al-yahud wan nasara ya Rasulullah qala faman. Nabi SAW bersabda, akan tiba umatku akhir zaman, mereka mengulangi kesilapan umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga umat yang terdahulu masuk dalam lubang biawak, umat aku juga turut masuk dalam lubang biawak. Lalu sahabat tanya Nabi, adakah dimasukkan Rasul itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka Nabi kata, bahkan siapa lagi. Nabi mengumpamakan umat kita, umat Rasulullah ni, kita semua yang ada pada hari ini, satu masa akan ada watak yang ikut kesilapan Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Yang Nabi sebut Yahudi dan Nasara tadi apa? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka tinggalkan petunjuk Islam. Kemudian mereka cari penyakit. Penyakit apa dia? Penyakit yang mengundang kemurkaan Allah ke atas mereka. Diumpamakan, kalau ikutkan lubang biawak ni sempit, manusia tak boleh nak masuk dalam dia. Tapi perangai Yahudi dan Nasara ni, itulah hakikat mereka. Mereka nak masuk lubang biawak. Maknanya apa? Sengaja cari pasal. Maka begitulah Nabi umpamakan mereka, sehinggalah Nabi kata umatku juga satu masa boleh jadi macam perangai mereka juga, pokok Yahudi dan Nasara. Cari penyakit, cari nahah. Quran dah jelas, hadis Nabi dah jelas cerita kebenaran, perkara yang wajib, perkara yang mesti. Tiba-tiba tak mau pakai Quran dengan hadis. Nak pakai ikut kepala otak dia, nak pakai ikut ke kemahuan dan juga tuntutan semasa. Siapa kelarak nak suruh Quran ikut tuntutan semasa, mana boleh, salah, haram. Ini masalah yang berlaku hari ini. Ini dikatakan pemikiran liberalisme. Ini ada yang dinamakan pendekatan golongan liberalisme. Mereka cuba mengguna agama untuk mengelabui mata dengan membawa pendekatan yang meragukan. Sehingga anak-anak muda yang tak kuat kefahaman agama, yang sudah dicemari oleh ideologi sekularisme yang sudah bertapak lama dalam dunia tanah umat Islam ni, lalu mereka tengok cara pendekatan agama baru ni, dia kata, oh sesuai, comel, ikut kehendak. Ikut kehendak dah ni kata, maka dia pun ikut sama. Atas alasan hak asasi manusia, atas human right. Kemudian melarat kepada hak sama rata agama. Kemudian habis berjangkit semua perkara dalam aspek kehidupan beragama. Tubik puak-puak free thinker pula, pemikiran yang bebas, tak tahu ke benda. Ada kelab-kelab mereka tertentu. Orang yang free hair, ada kelab dia tersendiri. Kemudian berjuang atas nama hak asasi manusia. Orang kanak-kanak perempuan yang berkhitan melanggar hak asasi manusia. Banyak dia punya cabangan-cabangan dia yang cuba apa? Nak meragukan keyakinan orang Islam terhadap pegangan agama. Ini penyakit yang berlaku zaman ini. Inilah dia. Pokok munafik ni, dia suka kiranya apa? Kita orang Islam ini terpalit daripada kebenaran dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Maknanya Allah sudah beri garis panduan dah kalau nampak terang-terang dah mulut mereka ni tak lawan Islam, pertuturan mereka menentang Islam, sementara lagi perbuatan mereka lagilah menentang Islam. Tiba-tiba ada kalangan orang Islam nak buat saing wadang pula, buat teman rapat. Lebih mereka percaya hak lawan Islam secara lisan dan perbuatan ini, lalu dia tolak alim ulama yang ikhlas dalam berjuang agama dan dijadikan musuh golongan-golongan yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala ini.
Inilah dia. Ini berlaku zaman berzaman, termasuk zaman kita hari ini. Maka bila dah berlaku begini, inilah penyakit dia, kesang dia. Maka Allah Ta'ala kata apa? Hingga mereka berani untuk apa? Memesongkan hati kamu, dan apabila kamu mengambil teman rapat sebagai kehidupan kamu, mereka ini nescaya binasa kamu. Kalau nak betul-betul test mereka ni betul-betul nak berubah ataupun betul-betul mereka ni ikhlas dalam nak membantu kamu, maka tengok adakah mereka ini sanggup berhijrah pada jalan Allah ataupun tidak. Mereka buat satu perkara itu betul-betul ke tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tidak mau berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam, maka kemudian kalau mereka sengaja berpaling engkar, maka tawanglah mereka dan bunuhlah mereka, dan di mana sahaja kamu menemui mereka. Ini ayat Allah Ta'ala memberi keizinan kepada orang-orang yang beriman dalam menyatakan pendirian mereka supaya tidak kompromi dengan golongan yang terang-terang memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah terang-terang memusuhi agama Allah Ta'ala, maka tidak ada kompromi lagi. Tidak ada kompromi. Bila tidak ada kompromi ni, maknanya tak boleh toleransi dah dengan mereka ni. Contoh yang berlaku di Palestin, kalau ikut pada isu antarabangsa, Zionis Israel. Mereka ni dah terang-terang dah menentang, terang-terang dah zalim kepada umat Islam Palestin. Tiba-tiba ada usaha-usaha nak cuba adakan perjanjian damai ataupun genjatan senjata. Tidak ada dah. Memang tidak ada harapan untuk laluan gencatan senjata, sebab mereka sudah pun berada pada ayat Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara takkan reda kepada kamu selama-lamanya. Kamu tu kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah dan umat Rasulullah, termasuk kita yang ada pada hari ini. Mereka takkan reda selama-lamanya. Kalau belajar bahasa Arab, lan tarda tu lan nun tu adalah merupakan adatun nafi abada. Dia menafikan selama-lamanya untuk reda kita. Maknanya apa? Usaha mereka menentang Islam tak pernah putus. Usaha mereka berterusan, baik dalam bentuk yang kecil maupun dalam bentuk besar-besaran. Selagi mana ada ruang untuk lawang Islam, tentang Islam, selagi itulah mereka ambil pendekatan itu. Maka sebab itulah jalan untuk selesai pembebasan Baitul Maqdis tidak ada lain melainkan dengan berhadapan dengan mereka secara betul-betul. Tidak ada lagi dah untuk apa dia, gencatan senjata ke apa, tak. Selagi mana mereka mengawal dunia, selagi itulah mereka akan tipu senantiasa. Mereka boleh buat perjanjian, tapi mereka langgar perjanjian. Bukan baru hal ini, zaman Nabi pun mereka langgar perjanjian. Zaman Rasulullah mereka langgar perjanjian. Zaman kita tak pelik lah. Zaman kita tak pelik. Maka sebab itulah bila kita ambil Quran sebagai pedoman, maka kita akan selamat. Kita akan mendapat bimbingan dan suluhan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yakinlah Islam sebagai jalan penyelesaian. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wala tattakhizu minhum waliyan wala nasira. Dan janganlah sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong bagi kamu, sebab satu masa mereka akan khianat kepada kamu. Mereka akan khianat. Sebab tanda orang munafik ni Nabi sebut dah terang-terang. Ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik tu ada 3. Iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, dia tipu, dia dusta. Iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, maka dia mungkir janji. Wa iza tumina khana. Bila diberi tanggungjawab dan amanah, maka dia khianat. Maka sebab itu mereka ni tak boleh diberi kepercayaan. Sebab apa? Sebab mereka sudah pun terang-terang berpaling daripada nikmat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
illa allazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada sesuatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Ayat ini memberi suatu lagi jalan keluar bagi orang-orang yang beriman dalam berhadapan dengan orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berpura-pura bersama dengan orang-orang beriman. Maka ayat ini juga menjadi satu pedoman kepada kita jalan keluar untuk berhadapan dengan mereka ini. Kerana berkenaan dengan golongan munafikin yang tinggal dalam sebuah negara yang ada perjanjian damai dengan kerajaan Islam, kadang-kala ada perjanjian gencatan senjata antara kita dan pihak kafir. Kalau sebelum ini disebut golongan munafik yang tinggal di negara yang menentang Islam secara aktif, ayat 89 tadi, hak tu terang-terang menentang Islam secara aktif, secara berterusan. Maka ada di kalangan mereka yang menentang Islam, yang mana kedudukan mereka ni, volume ataupun kekerapan ataupun tahap mereka menentang ni ada yang berbeza-beza dia punya pergerakan mereka. Ada yang aktif, ada yang tak aktif. Maka di sinilah ada jalan keluar yang Allah Ta'ala beri bimbingan kepada orang yang beriman. Gencatan senjata ini perlu ditentukan oleh pihak orang Islam. Maknanya mereka kena teliti. Bukan orang kafir yang menentukan. Kena orang Islam kena dominan. Kena menguasai. Dan gencatan senjata dibenarkan dalam keadaan kita tak sempat nak lawan mereka kerana musuh sangat ramai. Maka untuk kepentingan negara Islam kita dibenarkan buat perdamaian dengan mereka. Tetapi kena ingat, nak berdamai dengan mereka pun kena tengok kepada kepentingan agama juga. Ini ada dihuraikan oleh ulama tafsir berkenaan dengan ayat yang ke-90 ini. Dalam memberi satu jalan keluar apabila sesuatu yang tengok di sinilah kaedah fiqh yang meletakkan bagaimana tengok mana yang aulawiyat, mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama itulah yang menjadi suatu pilihan. Bahkan hukum ni dia boleh berubah-ubah ketika melihat kepada suasana dan keadaan. Dia ada anjal tak anjal. Tapi kalau sesuatu yang sudah mutlak qat'i hukumnya, yang tu tidak boleh berubah lah. Yang boleh berubah ni ada sesuatu yang ada kiasan ataupun kata-kata pandangan-pandangan ulama, ijtihad ulama dari sudut kaedah fiqahnya. Yang tu boleh diguna untuk dalam penyelesaian ataupun dalam berhadapan dengan golongan-golongan yang dimaksudkan tadi. Dihuraikan lagi, orang kafir yang berdamai dengan Islam pula ada dua jenis. Ada yang boleh pegang perjanjian dan ada yang tidak pegang dengan perjanjian. Dan mereka akan tolong juga orang kafir lain melawan Islam. Sepatutnya mereka duduk di tengah dan tidak tolong mana-mana pihak. Kalau mereka sudah belit ataupun banyak autarnya, walaupun sudah ada perjanjian, kita boleh juga serang mereka. Kalau mereka tidak belit kita ataupun tipu kita, tidak boleh serang mereka secara langsung. Ini ada pandangan ulama berkenaan dengannya. Maka sebab itu apabila Allah Ta'ala menyebut melalui ayat ini, ia menjadi suatu bimbingan dan pedoman kepada khususnya para pemimpin negara umat Islam. Apabila berhadapan dengan golongan-golongan kafir ataupun golongan munafik yang hidup bernaung di bawah pemerintahan Islam ataupun yang ada bina hubungan dengan negara Islam bertujuan untuk merosakkan dan meruntuhkan negara Islam itu sendiri. Ini dia akan melibatkan kepada siasah syariah pula, ataupun melibatkan dalam bentuk politik Islam. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nescaya ia akan menjadikan mereka berkuasa melawan kamu. Kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu jika mereka membiarkan kamu,
yakni tidak mengancam atau mengganggu kamu, serta mereka tidak memerangi kamu, dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Ayat ini dia lebih bersifat siasah. Dia lebih bersifat kenegaraan dan politik. Inilah politik. Orang kata tak ada politik dalam Islam, tak ada politik dalam Islam. Ni dia. Terang lagi bersuluh. Allah Ta'ala ajar kaedah bagaimana untuk mengurus selia dan mengurus takbir jika berhadapan dengan orang-orang yang kafir ataupun orang yang munafik, orang-orang yang menentang Islam dan sebagainya. Sebab itulah ada istilah yang ulama yang mengistilahkan kafir ni ada beberapa kategori. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Ini semua ni menjadi satu panduan kepada kita semua. Tapi ada hamba Allah tu dia tak pakai dah istilah ni. Pening kepala kita. Dia kata dah kita ni dah semua atas nama warga negara ni tak pakai dah istilah-istilah ni. Pandai dia pusing. Ni jenis gini Ustaz Semayan kamu kata ni. Orang agama yang jenis demikian ginilah. Hak jenis al-fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Jenis ginilah. Cari pitimah utama sekali. Pentingkan kedudukan, pentingkan pangkat. Akhirnya disebabkan kenyataannya itu jadi fitnah dan huru-hara. Bila ulama dah mengkategorikan tu, semua ada sandaran, semua ada pensabitan, dalil-dalilnya. Contoh macam kafir harbi, mereka ni terang-terang menentang Islam yang tak pernah berhenti usaha mereka. Itu bukan kafir harbi. Sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jika mereka ada usaha mereka, contoh dalam negara kita ada kafir harbi, ada, walaupun tidak ada orang nak menobatkan, nak melabelkan mereka secara rasmi nama kafir harbi, tapi bila mereka golongan kafir tadi dia ada ciri-ciri yang berusaha untuk merungkaikan kedaulatan Islam dalam negara, maka itulah kafir harbi. Nak identify macam mana? Bila nampak mereka terang-terang ada agenda. Agenda yang pertama nak runtuhkan orang Islam, nak rosakkan orang Islam dan menghilangkan kekebalan dan kedaulatan Islam dalam negara umat Islam. Confirm kafir harbi. Ini contoh bila kita dah Islam sebagai agama persekutuan, tiba-tiba ada desakan-desakan pada golongan yang tak bertanggungjawab ni nak meletakkan hak sama rata agama. Teranglah tu. Itu usaha jahat kafir harbi lah tu. Kalau kafir zimmi, mereka ini haram kita perangi mereka. Kenapa? Sebab mereka boleh bersama dengan orang Islam dan boleh bernaung di bawah pemerintahan Islam. Mereka tidak ada usaha jahat untuk menggagalkan kedaulatan Islam ataupun mereka tidak ada usaha untuk melumpuhkan kedaulatan negara Islam. Maka itu kafir zimmi. Maka kita orang Islam sendiri pun haram untuk menzalimi mereka. Ini ada hadis yang Nabi sebut kepada kita. Haram darah mereka kepada kita sebab mereka tidak menentang Islam. Itu dia. Yang ketiga, golongan kafir muahad, mereka yang ada hubungan G2G. Ada hubungan hubungan perjanjian di antara negara Islam dan negara bukan Islam. Kalau konsep hari ini ada diplomat, ada hubungan diplomasi. Itu dia. Adapun kafir musta'man ialah golongan kafir yang minta perlindungan dengan negara Islam. Dia negara lain, negara yang bukan Islam, tapi mereka ni minta bernaung, minta perlindungan di bawah negara Islam. Itu kafir musta'man. Maka wajib negara Islam melindungi mereka. Dan negara Islam boleh minta jizyah, cukai daripada negara tadi atas kita jaga keselamatan mereka. Ini di zaman Sayyidina Umar, ketika waktu Sayyidina Umar dilanda kemarau pemerintahannya, tidak cukup kekuatan perbendaraan negara, lalu dia tak mampu untuk menjaga keselamatan sebuah negara kufar yang minta bernaung keselamatan di bawah negara Islam pada waktu itu. Lalu mereka waktu nak bayar cukai jizyah itu, lalu Sayyidina Umar kata, kami tak boleh terima bayaran ini. Sebab apa? Kami sepanjang kami jaga kamu, kami tak mampu sebab kami sendiri tidak ada kekuatan.
Namun disebabkan kejujuran Sayyidina Umar pada waktu sebagai khalifah Islam, memberi suatu kesan yang besar kepada pemimpin negara kafir yang tadi dan juga rakyatnya, melihat ketelusan dan kejujuran orang Islam yang mentadbir dan memerintah, lalu mereka masuk Islam. Ini hebat. Nilai Islam yang ada pada orang Islam yang betul-betul beramal dengan Islam. Tak. Zaman kita ni jauh sangat-sangat. Tak. Kalau boleh nak cekek bahan cukai. Tak. Servis tak apa bagus pun tak apalah. Tak. Selak bayar bulan servis pun tak apa nak jadi. Tak. Cukai bayar semua, jalan uduh. Cukai jalan bayar, jalan uduh. Tak. Belok ring-ring, berlubang semua jalan. Tak. Ini masalah. Ini hakikatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan garis panduan kepada kita bagaimana kedudukan orang Islam apabila mereka hidup dalam bernegara. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Kamu akan dapati pula golongan-golongan yang lain yang berpura-pura Islam, seperti mereka beroleh aman dari pihak kamu, dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya supaya mereka beroleh aman dari pihak kaum mereka sendiri yang masih kafir itu. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan kepada kita bagaimana orang-orang munafikin yang zahirnya nampak Islam, jikalau mereka dah berjanji dengan kita tapi kemudian bergabung menyerang kita pula. Ini mafhum di sebalik apa yang Allah sebut pada ayat 91 ini. Maknanya dalam sebuah pemerintahan kenegaraan Islam itu, orang munafik ni ada banyak pesan. Didetailkan. Antaranya tadilah, apabila mereka ini zahirnya nampak kelihatan Islam juga, tapi dalam masa yang sama mereka ini ada agenda yang licik. Mereka dah buat perjanjian dengan gabungan mereka untuk menentang kedaulatan Islam. Kalau bahasa kita ni berpakat lah. Ada pakatan. Tak tahulah pakatan apa. Berharap ke tak berharap, harapan tak harapan, aku aja belaka dah tu. Tak maknanya. Dia pakat. Dia pakat dengan pokok yang lawan Islam. Maka terang-terang mereka ni kena dengan ayat 91. Tak. Kalau bahasa panas punggung, lah gilah mandi banyak-banyak biar sejuk sikit malam ni. Tak maknanya. Maka ayat ini memberitahu ada segolongan yang mahu dapatkan keamanan dari negara Islam. Mereka tidak mahu kita serang mereka, tetapi dalam masa sama mereka nak selamat dari pedang orang Islam, maka mereka mengaku beriman. Ini antara wujud golongan-golongan munafikin yang ada dalam negara umat Islam. Dan dalam masa yang sama mereka mahu dapat keamanan dari negara kafir. Jadi mereka ini adalah mereka yang mahu duduk berkecuali, yang mereka hendak adalah mereka selamat. Ini bahasa jenis nak ambil jalan mudah belaka. Dia nak selamat, play safe. Dia makan belaka, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ini bahaya. Golongan-golongan begini kalau terdapat dalam kehidupan kita, dalam masyarakat dan negara kita, memang bahaya. Bahaya yang amat sangat. Mereka inilah orang yang munafik. Mereka mengaku mereka beriman, tapi mereka sebenarnya berpihak kepada musyrikin. Kalau zaman kehidupan kenegaraan di Madinah, maka mereka pada zahirnya mengaku Islam depan Nabi, tapi di sebalik tabir mereka buat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Itu antara rentetan berlakunya peperangan Ahzab. Ni antaranya jugalah. Apabila negara Islam Madinah dikepung ketika perang Ahzab, rentetan daripada golongan-golongan munafik inilah yang terdapat di Madinah. Mereka bergabung kekuatan dengan siapa? Ahli kitab Yahudi. Kemudian dalam masa yang sama mereka sanggup bermusafir pergi ke Mekah, bina rangkaian kekuatan dengan puak-puak musyrikin. Kemudian bila dah strategi mereka, pelan tindakan mereka dah tersusung elok, lalu mereka pun datang kepung Madinah pada bulan Syawal.
Ni berlaku perang Ahzab. Tengok dahsyat. Pelang tindakan mereka begitu tersusun. Allah izinkan. Walaupun Allah izinkan, tetapi Allah juga meletakkan jaminan kepada orang Islam, orang beriman. Apa dia? Allah akan jaga dan memberi kemenangan kepada orang Islam. Tapi orang Islam tak bolehlah hanya menyerah takdir begitu saja. Mereka kena berusaha. Ini kena faham kaedah dia. Ada orang kata apa? Oh, dah Tuhan khabar dah kan Islam terjamin selamat, akan terpelihara oleh Allah. Betul. Tapi sebelum mendapat kedudukan jaminan dan peliharaan Allah Ta'ala itu, kita buat apa? Kita berusaha ke tidak? Kita menyusun strategi ke tidak? Kita buat perancangan ke tidak? Itu maksud dia. Kan Allah dah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum itu melainkan kaum itu sendiri yang berusaha mengubah nasib mereka. Maknanya apa? Kita mesti ada strategi, mesti ada perancangan. Contoh hari ini kita tengok musuh-musuh Allah sudah pun begitu berani mengusik kedaulatan Islam. Namun kita tak boleh berpeluk tubuh. Walaupun kita sudah mendapat perkhabaran Allah Islam akan terpelihara, namun kita mesti bertindak. Tindakan kita itulah mengikut kepada kesesuaian keadaan yang dilihat kepada realiti masyarakat kita pada hari ini. Kalau zaman Nabi, dengan cara zaman Nabi lah. Zaman kita, ikut je zaman kita. Maka ini yang perlu kita faham. Maka sebab itu golongan-golongan ini begitu licik dan bahaya. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi suatu pencerahan kepada kita. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, mereka segera terjerumus ke dalamnya. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu kamu atau berpihak kepada musuh dan tidak pula menawarkan perdamaian kepada kamu dan juga tidak menahan tangan mereka daripada memerangi kamu, maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka dan di mana sahaja kamu menemuinya. Kerana merekalah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya. Ayat ini Allah memberi keizinan kepada orang-orang beriman untuk bertindak tegas dalam menyatakan prinsip dan pendirian memerangi kebatilan. Bila dah nampak terang lagi bersuluh kelicikan dan kejahatan golongan munafik ini yang bermain-main, termasuklah mereka melontarkan fitnah yang macam-macam untuk mengeruhkan dan menghuru-harakan kedudukan dan keharmonian umat Islam dalam negara Islam, maka waktu itu kamu orang beriman jangan teragak-agak lagi untuk bertindak. Itu mesej dia. Dah kita hari ni orang hina Nabi pun senyap tupah. Orang hina Nabi dengan karikatur menggambarkan Nabi diliwat dengan batang tubuh manusia yang berkepala khinzir pun tidak ada tindakan tegas. Manakah prinsip kita orang Islam? Manakah kredibiliti kita ni orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala? Ini masalahnya. Bila dah orang hina Nabi, orang buat apa saja berperkatak-katikkan kedaulatan Islam, kita pun tak tahu, tidak dapat serius jalan penyelesaian, bahkan makin menjadi-jadinya. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Siapa yang bertanggungjawab? Maka tak dapat tidak kita orang Islam pun ada tanggungjawab. Walaupun kita bergelar orang awam, kita bergelar rakyat marahin, kita ada tanggungjawab kita juga. Sebab kita bergelar Muslim, bergelar mukmin. Maka orang Islam dan beriman itu, apa tanggungjawab mereka? Mesti berada pada kedudukan yang Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat dan nampak kemungkaran,
nampak penyelewengan, nampak sesuatu yang memberi ancaman kepada agama dan kedaulatan agama, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Kalau siapa ada pada level, ada autoriti, ada kuasa, ada bidang yang sesuai ataupun yang seiringan dengan tanggungjawab tadi, dia kena berperanan. Pendidik memainkan peranan sebagai pendidik, memberi jati diri dan semangat kepada anak-anak didiknya. Para hakim, para para mahkamah peguam-peguam memainkan peranan dia. Para agamawan menceritakan yang sebenarnya hukum dan tuntutan agama kepada masyarakat. Tak bimbang, takutlah apa tindakan yang akan dia ambil. Takut apa? Semua akan mati belaka. Bahan tanah belaka kita ni lambat cepat aje. Bila mati belaka, baru tahulah langit tinggi rendah. Tiba-tiba orang agama pun takut nak nyatakan kebenaran. Balik awal. Kalau agama pun takut main nusuk-nusuk cakap, main sembunyi-sembunyi cakap, balik awal habis keberah aje. Orang agama mesti tegas. Orang agama mesti memainkan peranan, prinsip yang jelas. Mana boleh berkompromi dengan benda tak betul. Ni main keluk-kelek ni, berbenda ni. Ni jadi bahaya, fitnah kepada orang awam. Sehingga akhirnya fitnah tadi bukan hanya merosakkan iman dan akidah, bahkan boleh mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bila kita faham ayat-ayat ini, maka kita kena memainkan peranan kita masing-masing. Supaya kita semua hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengikhlas kadarnya untuk malam ini sehingga ayat 91, sebab ayat malam ini dia banyak berkait dengan kenegaraan dan juga kemasyarakatan dan juga politik. Maka sebab itu bila kita baca ayat ini, kita tahu bagaimana nak berhadapan dengan puak-puak munafik ini, dan kita tahu bagaimana pergerakan dan rentak puak-puak munafik ini, di mana saja, di zaman mana saja mereka berada, itulah pendekatan mereka. Mudah-mudahan kita semua mendapat suluhan dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dirahmati Allah, dan kita semua dimasukkan ke dalam redanya yang membawa kepada syurganya insya-Allah. Dan pada malam ini saya mewakili Sekolah Rendah Islam Darul Quran di Marang, nak melancarkan sedikit kutipan derma untuk pembangunan sekolah yang sedang berlangsung, dan targetnya nak guna secara rasmi pada tahun hadapan ni, pada Januari. Jadi saya mewakililah untuk sama-sama kita menyumbang yang merupakan sedekahun jariah yang boleh memberi manfaat kepada kita semua walaupun kita sudah meninggal dunia nanti insya-Allah. Dan itu sekadarnya, wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.